Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel, The Pengiran Channel. Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar? Harap kita orang di dalam keadaan yang sihat walafiat bersama dengan insan tersayang. Thank you kerana klik video ini dan menjadikan video tontonan anda dan kekal sehingga ke penghujung video. Okey. Jadi minggu ini kita akan beralih kepada segmen kriminal. Aku akan membuang masa lagi. Okey, jom kita start dengan kisah kita. Untuk kisah kriminal pada minggu ini, aku akan menceritakan tentang satu kes pembunuhan yang kejam. Okey, kita akan ceritakan sedikit demi sedikit tentang introduction untuk the whole of kisah yang kita akan ungkapkan, kita akan kupas. Mari kita. Okey, pelaku bernama Luis Alfredo Garavito Cubillos ataupun Cubillos. Okey, aku situ macam ni pronounce-nya. Okey, yang dilahirkan pada 25 Januari tahun 1957. And then Garavito, okey, kita akan memanggil pelaku sebagai Garavito. Garavito dikenali sebagai La Fiesta yang bermaksud the beast, dan selain daripada ianya juga dikenali sebagai Tribilin. Tribilin itu merupakan satu watak dekat dalam kartun Disney iaitu Goofy. Aku berapa nak jelas gila kenapa digelar Tribilin. Okey, Garavito merupakan seorang perokok dan pembunuh bersiri di Colombia. Dan Garavito telah didapati bersalah kerana melakukan pemerkosaan dan penyiksaan, kemudiannya akan membunuh mangsa-mangsanya. Yang telah dibunuh oleh Garavito dalam 138 dan kesemuanya di dalam kalangan kanak-kanak sehingga remaja, dan tidak semua adalah lelaki. Setelah Garavito membunuh mangsanya, akan kuburkan mayat sidak, di mana mayat sidak, lokasi mayatnya berdasarkan dengan map yang telah dilukiskan oleh Garavito sendiri time-nya di penjara. And bila diselidiki oleh pihak berkuasa, didapati tulang bedulang tidak jumpa semuanya yang dipercaya adalah milik mangsa Garavito, mencecah dalam 300 kesemuanya. Dan kes Garavito dideskripkan oleh pihak media sebagai kes pembunuhan berantai yang terkejam di dunia. Okey, dan Garavito didapati bersalah. Seterusnya dijatuhkan hukuman selama 1853 tahun dan 9 hari di penjara. Okey, ialah tadi sedikit sebanyak berkenaan introduction tentang kes kriminal yang kita akan kupaskan hari itu. Okey, seterusnya aku akan ceritakan yang kita orang tentang kehidupan Garavito semasa kecilnya. Mari kita. Okey, Garavito semasa kecil, family-nya seperti family yang lainnya, di mana tidak bahagia langsung. Ibu kepada Garavito adalah seorang pelacur, ayahnya pula seorang pemabuk, sentiasa mabuk, kaki botol. Kemudian ayahnya tak sering menzalimi sidak, macam mendera sidak adik-adiknya, maknya kena semua. And pernah sekali ayah kepada Garavito memaksa Garavito untuk menyaksikan maknya tadi melakukan perhubungan seks dengan kliennya, dengan pelanggannya tadi. Okey, kemudian ayahnya pun membiarkan klien ibunya tadi melakukan pelecehan seksual terhadap Garavito juga.
betapa kejamnya, and maknya si dapat nak membuat apa-apa sebab time-nya di bawah pengaruh dadah. And then Garavito pun mengambil keputusan untuk lari pada rumah, and then survive daripada daya. Dan Garavito terus menjadi seorang gelandangan, seorang miskin, ada orang yang menjaganya. And semasa umur Garavito 8 tahun, ada seorang pedofil approach-nya dengan offernya makanan dan shelter. So Garavito pun agree, nya setuju, dan seterusnya laki yang tadi membawanya ke satu abandoned house di mana Disya Garavito telah diperlakukan secara seksual oleh pedofil tersebut. Tapi tidak dinyatakan juga apa yang terjadi dengan Garavito, macam mana dia escape daripada seorang pedofil ya. Sebab saya tahu aku pedofil tu adalah seorang pembunuh kanak-kanak ataupun yang menyeksa kanak-kanak. Seterusnya, Garavito ada join satu geng pemberontakan di mana sidak dekat sini ada membuat rompakan, kecurian dan sebagainya. Mana-mana yang dapat membuat duit. Lepas ya, barang-barang siap curi tidak akan tukar kepada wang tunai. Dan Garavito dah besar sikitnya, dah ada girlfriend. Nama girlfriendnya Teresa. And si Garavito tu dikenali oleh rakan-rakannya sebagai seorang yang baik, cepat naik angin. Seterusnya kita akan kenal pasti mangsa dan cara pembunuhan dilakukan. Mari kita. Mangsa Garavito tu dapat dijelaskan ataupun dikenal pasti melalui gender, melalui age dan social status sidak. Mana Garavito tu target remaja dalam lingkungan umur 6 hingga ke 16 tahun. Lepas tu sidak tu adalah dalam golongan orang yang miskin, homeless, dan sidak tu yatim piatu. Dia akan menjumpai biak-biak tu di kawasan tepi jalan dekat area street di area Columbia Sia. Nya akan approach biak tu macam biasa, nya akan offer nya akan bagi makanan, shelter, upah, and macam-macam lagi. Dan Garavito tu akan approach biak tu dengan menyamar tu, nya akan menyamar. Jadi setiap kalinya mau tarik ataupun mengumpan mangsanya, nya tu akan menyamar jadi seorang yang lain dan orang yang lain. Sebab apa? Sebab supaya kegiatannya tu tidak diketahui oleh orang lain. Jadi orang akan merasa curiga dengan keberadaan Garavito di kawasan Disya. Apa hal saya adalah orang tertanya, apa hal lah kita selalu dengan biak tu, mestinya mau buat apa-apa. Jadi yang mengelakkan daripada pemikiran macam yang ada oleh masyarakat setempat. And jadi Garavito pun selalu menyamar dan selalu berubah watak. Terusnya dah Garavito tu mendapat kepercayaan daripada mangsa-mangsanya, dia akan membawa budak-budak tu jalan-jalan sampai dah sidak kepenatan, sidak kepak semua lah. Dan after that, bila dah budak-budak tu dah penat, ialah point di mana Garavito dapat melangsungkan projeknya ataupun agendanya. Kemudian dia akan bawa budak-budak tu ke satu tempat. Seterusnya sidak akan dibogelkan serta diikat tangan. Garavito tu akan melakukan pemerkosaan dengan biak tu. Seterusnya dia menyeksa dan membunuh. Caranya membunuh adalah dengan memenggalkan kepala sidak. Biasanya mangsa-mangsanya tu memang akan mengalami sesi ataupun tempoh yang agak panjang sebelum sidak dibunuh. Maksudnya dalam selepasnya diperkosanya akan melakukan penyeksaan secara berpanjangan terhadap kanak-kanak tersebut, di mana nya tu akan memasukkan lemah mana tu, dia akan memasukkan objek-objek tertentu dekat kawasan anus kanak-kanak tu. And aku sih tahu nya macam bunyinya macam banyak tu objek-objek
yang pelik, yang sepatutnya berada di Sia, yang dimasukkan di kawasan yang tidak sepatutnya. Okey, jadi dah selesai semuanya akan bunuh mangsanya tu tadi. Okey, bila pihak polis menemui jasad-jasad tu tadi, memang mangsa-mangsa dah dalam keadaan berbogel, and then sidak memang terdapat kesan-kesan di mana kawasan Anastasia terdapat berlakunya kemasukan objek, okey, berlakunya anal penetration di kawasan tersebut. And then ada juga botol minyak lubricant dan juga botol kosong yang berisi botol liquor lah okay. And then ada sidak menjumpai mayat-mayat tadi di mana sidak dapat mengenal pasti bahawa mayat tadi melalui tempoh yang panjang sebelum dibunuh, tempoh penyiksaan yang sangat lama. Okay, aku sih dapat nak bayangkan macam ni kanak-kanak tadi menahan kesakitan sebelum sidak dibunuh. Okay, dan bukannya aja sebelumnya membunuhnya akan memotong bahagian buah zakar sidak ataupun telur sidak, potong, lepas tu akan letak dekat mulut biak-biak dengan tanpa motifnya. And then akhirnya bila sidak mati, yang akan memenggal kanak-kanak ataupun remaja. Okay, ia adalah cara-cara pembunuhan yang dilakukan oleh Garavito. Kita nyasi secara detailnya madah, tapi ialah antara kegiatan ataupun kelakuan seksual, kezaliman seksual, kekejaman seksual yang telah dilakukan oleh Garavito terhadap mangsanya sebelumnya memenggalkan kepala sidak. Okey, seterusnya proceed kepada investigation. Pada awal tahun 1992, sangat kerap kanak-kanak dan remaja hilang di kawasan street di area Columbia. Okey, dan sidak tu menghilang secara misteri. Okey, disebabkan perang saudara yang berlarutan berpanjangan bertahun-tahun, so banyaklah kanak-kanak di kawasan di Columbia jatuh miskin, sidak homeless, and then sidak mahu apa lagi, sidak yang menjaga ataupun merawat sidak. Jadi sidak sebatang kara di kawasan street di Sia. And then kegiatan Garavito Tok memang bertahun-tahun ia jual tidak diketahui oleh penduduk setempat, especially pihak polis tidak tahu langsung. Sebab apa? Sebab pihak polis, pihak berkuasa memang sedia menerima apa-apa laporan daripada sesiapa pun tentang kehilangan kanak-kanak tersebut. Okey, sebab sidak tu kan mangsa-mangsanya kan memang orang yang miskin, orang sedia rumah, sedia orang jaga, sedia apa. Jadi binya sengaja memilih mangsa-mangsanya dalam ciri-ciri tadi. Okey, yang ciri-ciri sidak adalah homeless, sedia keluarga semua, sebab senang untuknya melakukan kegiatan yang tadi supaya sedia orang tahu, sedia orang cari. Jadi senangnya terus-menerus melakukan jenayahnya yang sangat kejam, yang sangat keji. Mayat-mayat pun sering dijumpai, sering ditemui oleh pihak berkuasa, tapi sidak mengambil serius tentang kejadian-kejadian penemuan mayat tadi, sehinggalah pada tahun 1997 pihak berkuasa menemui suatu mass graves. Okey, di mana itu adalah kubur secara besar-besaran. Okey, boleh jadi kubur tu tadi kubur yang bukan diregister. Tiba-tiba ada kubur dekat Sia. So, di Sialah sidak memulakan investigation. Sidak detektif, pihak polis dan pihak-pihak yang tertentu melakukan penyiasatan tentang kubur yang misteri tu tadi.
pada bulan Februari tahun 1998, pihak berkuasa menemui dua mayat lelaki di kawasan bukit di luar kawasan Geneva, Colombia, and sidak tu ditemui bersebelahan saja. And then the next day pihak polis menemui lagi satu mayat lelaki yang sejauh daripada tempat sidak jumpa dua mayat yang mula-mula tadi. Okey. Tiga mayat tu ditemui dalam keadaan semuanya berbogel, diikat tangan, terdapat bruises dekat badan sidak, terdapat luka-luka di kawasan private, and then lepasnya kepala sidak dah dipenggalkan. Di kawasan ia juga sidak menjumpai bahan ataupun peralatan yang digunakan oleh Garavito untuk melakukan pembunuhan. Dekat ia ada juga yang macam aku panas tadi lah, botol liquor dekat sia. Seterusnya sidak ada jumpa satu note. Dalam note ia membawa pihak berkuasa ke rumah girlfriendnya, iaitu Teresa. And then sidak terus pergi ke rumah Teresa and bertanyakan tentang Garavito. Tapi Teresa madah Garavito dah berbulan-bulan si balik. Okay. However, Teresa tu tadi ada bagi satu beg dengan pihak polis. Dipercayai bagnya adalah beg milik Garavito. Dalam beg ia ada beberapa item, termasuklah gambar-gambar biar-biar lelaki, kemudian cara pembunuhan dilakukan dan detail-detail mangsa-mangsanya. Okey, ya. Lepas tu sidak dapat satu information di mana sidak dah jumpa kediamannya Garavito. Sidak pergi ke kawasannya dan Garavito tidak ditemui di kawasannya. And detektif rasa ada membuat suatu spekulasi di mana sidak rasa Garavito kini itu dekat kawasan lain ataupun bandar dan daerah lain tengah mencari mangsa seterusnya. And then a few days after, Garavito telah ditangkap oleh polis, di mana di atas kesalahan percubaan merogol kanak-kanak lelaki. Kejadiannya diperhatikan oleh seorang homeless, seorang lelaki dewasa yang melihat pergelutan di antara kanak-kanak kecil dan seorang lelaki dewasa, iaitu Garavito. So nya pun membantu budak ya tadi. Nya pun membantu budak ya daripada diperkosa oleh Garavito. Seterusnya Garavito pun ditangkap oleh polis. Tanpa sidak sedari, sidak telah menangkap pembunuh bersiri yang dikehendaki, the most wanted di Colombia time-nya. Okey, seterusnya kita proceed kepada penangkapan Garavito. Garavito telah ditangkap pada 22 April tahun 1999. Nya telah charge under dua kesalahan yang berbeza, di mana kesalahan percubaan merogol dan kejadian bunuh, dan kes bunuh. Pasal polis pun membuat spekulasi sidak rasa Garavito tu merancang untuk membunuh budak ya tadi. Mun seeda orang menolong ataupun menghalangnya, rasanya Garavito tadi dah menjadikan budak tadi mangsa seterusnya. Tapi walau bagaimanapun Garavito tidak mengaku kesalahannya. Nya telah dituduh atas pelakuan yang telah aku nyatakan tadi. Tapi nya tadi act innocent, nya si mengaku. Bahagian Colombia Justice Department merasakan Garavito tidak bercakap benar. Tak rasa macam nya si betul-betul memberi information. Sebab apa tidak rasa macamnya? Sebab sebenarnya Garavito tu mempunyai suatu masalah mata. Tak? Abahal pula tiba-tiba ke kes mata pula macam tu. Okey. Macam tu. Garavito tu ada satu masalah mata yang sangat rare, yang bukan berlaku kepada kebanyakan orang. And then nyata juga ada spectacle yang memang designated
yang specifically design untuk penyakit yang dialami oleh Garavito ya. Dan spectacle ya ditemui di Musgrave yang ku pada tadi Lepas ya dekat siap pun dekat kawasan Musgrave ya ada botol kosong, botol liquor, lepas ya luar dalamnya dan kasut. Lepas ya DNA pun ada diambil di badan ataupun di mayat mangsanya. Lepas ya polis membuat schedule di mana Sidak mau membuat exam mata terhadap Garavito. Okay, the outcome-nya Sidak mewajibkan penggunaan cermin mata terhadap kesemua prisoners dekat Sia. Sebab apa? Sebab apa Sidak boleh macam ya? Sebab bila Sidak boleh macam ya, ia automatically dapat mengelakkan Garavito untuk bercakap bohong. So sebab semua orang akan mengalami test mata yang sama, semua orang akan menggunakan cermin mata yang sama seperti Garavito. Okay, tapi bila tes ya dilakukan, Sidak akan tahu kalau Garavito bercakap benar ataupun sebaliknya. Kemudian semasa Garavito sedang di dalam selnya, Sidak detektif ada mengambil DNA, sampel DNA dekat bantal yang dia guna. Selepas dibawa ke makmal, semua bahan-bahan bukti DNA and all, ternyata DNA tadi match, perfectly match, dan Garavito telah dinyatakan bersalah ke atas tuduhan-tuduhan yang telah dicas ke atasnya. Seterusnya kita akan beralih kepada confession oleh Garavito. Garavito telah confess ataupun mengaku yang nya telah melakukan pembunuhan terhadap 140 kanak-kanak dan telah dituduh dalam membunuh 172 orang semuanya. Tapi Garavito dinyatakan bersalah dan confirm bersalah ke atas ataupun bertanggungjawab ke atas 138 kanak-kanak yang dah meninggal. Jadi balance daripada kan 172 tadi kan, Sidak polis mendakwanya kematian terhadap 172 kanak-kanak kan. Tapi sebab benda yang lagi di dalam investigation, lagi di dalam uji kaji makmal, jadi yang 138 ya adalah confirm dibunuh oleh Garavito. Jadi balance dia tadi masih dekat dalam ongoing siasatan lah Kemudian Garavito telah dijatuhkan hukuman selama 1853 tahun dan 9 hari di penjara, yang merupakan hukuman yang terpanjang di dalam sejarah di Colombia. Okay? And then walau macam mana pun law dekat Colombia tu mengahadkan hukuman penjara yang paling panjang hanya dapat dilakukan selama 40 tahun sahaja. Ini disebabkan Garavito di hujung-hujungnya memberi kerjasamanya dengan pihak polis mencari bahan-bahan bukti yang lainnya. Okay, hukumannya telah dikurangkan ke 22 tahun sahaja. Kini tu Garavito menjalani hukumannya di prison di Valledupar in Department of El Cesar in Colombia. Dan Garavito tu juga ditempatkan separately daripada prisoners yang lain untuk mengelakkan daripada dibunuh dan dicederakan oleh prisoners yang lain. Sebab Sidak tahu tentang kegiatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Garavito bila dekat dalam penjara. Siapa-siapa yang melakukan jenayah-jenayah kekejaman terhadap kanak-kanak memang confirm terus dibelasah habis-habis memang tidak akan memberi muka. Dan Garavito juga dijadualkan akan bebas pada tahun 2021, which is next year. Setahun lagi nya dekat penjara. Okay, aku rasalah jadi dekat situ ditulis dinyatakan Garavito akan release pada next year. Oh my god. Di dalam undang-undang Colombia,
mana-mana penjenayah yang melakukan kesalahan ataupun kekejaman terhadap kanak-kanak memang tidak akan mendapat pengampunan ataupun tidak mendapat apa-apa kelebihan yang tertentu lah dan tidak required untuk spend sekurang-kurangnya 60 tahun di penjara. Okey, tapi dekat dalam kes Garavito tu lain pula, yang memang dapat dilimitkan ke 40 tahun sahaja. Jadi aku macam agak pelik dekat sana. Mula-mulanya ada 60 tahun. Okey, dekat dalam law sidang. Tapi lepas tu sidang ada 40 tahun. Jadi aku agak keliru sikit dekat situ. Tapi sidang memang madah 40 tahunnya adalah tempoh penjara yang paling lama yang dibenarkan oleh pihak berkuasa di Colombia. Time lah situ time tak macam ni. Terusnya kita pergi ke bab terakhir, iaitu public response. Jadi banyak masyarakat yang memberi respon terhadap kes Luis Garavito tu. Okey, SIDA sangat-sangat tidak bersetuju dengan apa nama tu penghakiman yang dilakukan terhadapnya, di mana Garavito tu akan hanya dipenjarakan selama 22 tahun saja sebab si memadai sebabnya dah melakukan kekejaman terhadap kanak-kanaknya, bunuh biak secara kejam. Lepasnya penjaranya hanya 22 tahun hanya kerananya membantu pihak polis. Kami ajak juga yang berpendapat bahawa Garavito tak sepatutnya seumur hidup dalam penjara ataupun dikenakan hukuman mati. Walau macam ni pun pendapat SIDA, keputusan mahkamah di perundangan di mahkamah Colombia SIDA kemampuan untuk mengubah hukumannya dipanjangkan lagi sebab dah kira macam bila hukumannya tadi dah sah 22 tahun aja, 22 tahun aja SIDA dapat nak pola yang lebih panjang macam ni lah yang pun prosedur dekat dalam mahkamah. SIDA dapat nak memanjangkan lagi. Okay, bila benda dah confirm dah sah beberapa tempoh saja, jadi nyalanya SIDA dapat nak ubah-ubahnya lagi. Sejak daripada kes Luis Garavito tu, okey, mahkamah telah menetapkan 60 tahun adalah hukuman yang paling maksimum, okey, yang paling lama SIDA dapat beri. Okay, pada tahun 2006 on 11 of June, okay, seorang TV host or journalist namanya Guillermo Prieto Larota, okay, ataupun dikenali sebagai Piri, senang disebutkan Piri. Okay, Piri tu ada menginterview Luis Garavito dekat dalam suatu TV program. Garavito tu menjadi seorang yang sangat yang bukan seorang yang cerdas, seorang yang aktif, yang sangat menjaga tingkah lakunya, yang macam mengehatkan pergerakannya ataupun pelakuannya macam inilah. Garavito tu ada menyatakan niatnya mau memasuki dalam bidang-bidang di dalam bidang politik punya dah kedua kelak, sebabnya mempunyai impian ataupun hasrat untuk membantu kanak-kanak yang teraniaya. Piri juga describe Garavito, keadaan Garavito di penjara merupakan seorang yang sangat bagus, sangat patuh pada arahan, okey, sangat berkelakuan baik and all. Jadi mungkin akan dibebaskan awal 3 tahun. Jadi probably betulnya mungkin dah dibebaskan sebab time-nya 2006. Jadi mungkinnya dah dibebaskan ataupun mungkinnya akan dibebaskan pada 2021. Okey, jadi ialah tadi kisah berkenaan Luis Garavito, si pembunuh kanak-kanak dan juga perokok
di Colombia. Ya, tadi kisahnya apa pendapat kita orang tentang kisah tu? Adakah hukuman di Colombia tu sangat biasa-biasa saja ataupun macam ni, ataupun sebenarnya patut dapat lebih gitu daripada ya. Okay, kalau kita orang ada komen-komen ataupun pendapat-pendapat kita orang boleh komen dekat di comment section below. Dan seterusnya, mun kita orang ada saranan-saranan untuk video kriminal seterusnya, kita orang boleh saja sekat aku. Dan jangan lupa untuk like video kalau anda suka, and jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kita orang tidak akan terlepas every time aku upload video-video baru di channel Pengiran ini. Okay, that's it for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good night people. Wallah.